Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Juwaini Hanis binti Jamaluddin dari kumpulan B akan membentangkan saya punya projek bahan inovasi yang berfokuskan kepada subjek pendidikan Islam, bidang fiqh yang bertajuk bersuci asas kebersihan. Saya punya bahan inovasi ini saya berikan nama atau menggelarkannya sebagai kaunter ilmu. Bagaimana rupanya atau bagaimana bentuknya? Jom kita saksikan. Alright. Inilah dia bahagian pertama untuk kaunter ilmu ni. Yang pertama sekali atas sekali saya letakkan tajuk utama untuk kaunter ni, iaitu berkaitan dengan fiqh, iaitu bersuci asas kebersihan. Yang kedua ni pasal tak ada tingkap dekat sini. Tingkap ni dia ada function dia. Nanti saya akan explain apa function tingkap ni. Okey. Dan seterusnya bawah ni saya letakkan nota-nota berkaitan dengan bersuci ini, yang mana topiknya adalah berkaitan dengan toharah dari segi definisi, hukum dan dalil nakli toharah. Seterusnya saya masukkan juga topik berkaitan dengan hadas, definisi hadas, jenis hadas beserta contoh. Seterusnya saya masukkan juga topik berkaitan dengan najis dari segi definisinya, jenis dan cara menyucikannya. Seterusnya juga bahagian air beserta contoh, jenis air mutlak dan akhir sekali istinja. Okey, semua ini adalah di bawah topik fiqh lah, iaitu bersuci asas kebersihan. Alright, ini adalah bahagian kedua, iaitu side kiri kaunter ilmu. Okey, yang mana side kiri ini terdiri daripada ada ruang khas untuk ganjaran dengan denda lah. Okey, denda. Ruang ini pelajar perlu menggunakannya apabila pelajar menjawab soalan dengan betul. Pelajar akan menerima ganjaran lah. Kalau salah, pelajar akan terima denda. Apakah ganjaran dan dendanya? Ganjaran, kita cerita pasal ganjaran dulu. Ganjaran kalau pelajar jawab yang betul, pelajar kena ambil stiker ni kemudian tampal di sini. Inilah bentuk-bentuk stikernya. Ada bintang, piala, thumbs up dan sebagainya lah. Misal kata kalau pelajar itu salah, jawabnya salah, jadinya pelajar perlu mencari stiker yang boleh menaikkan semangat dia untuk tampal di sini. Jadinya maknanya denda ini dia bukanlah kata-kata yang membuatkan mereka jadi down. Saya tak nak macam itulah. Jadinya saya nak dia pilih stiker yang membuatkan dia boleh bertambah semangat dia untuk nak main lagi, nak tambah ilmu lagi. Itu tujuan saya membuat ataupun meletakkan denda ini, iaitu stiker ini, stiker yang berbentuk positif, disediakan di sini untuk diberikan kepada pelajar, iaitu nak menaikkan semangat dan positivity pelajar itu dalam mempelajari ilmu berkaitan dengan pendidikan Islam, khususnya bidang bersuci asas kebersihan ini. Alright, ini adalah bahagian yang ketiga kaunter ilmu. Bahagian ini bahagian di mana pelajar perlu meletakkan hasil kerja mereka ini di dalam sampul mengikut kelas masing-masing lah. Kalau perasan dekat side kiri ni ada dua kelas je, iaitu satu usaha, satu gigi. Mengapa? Sebab saya mengajar dua kelas ni lah. Jadinya pelajar perlu meletakkan hasil kerja mereka mengikut sampul yang saya dah kategorikan, mengikut nama kelas masing-masing. Alright, ini adalah bahagian keempat. Bahagian keempat ni adalah bahagian prop lah. Ada dua sampul di sini lah. Sampul ini adalah tempat letaknya prop-prop, yang mana prop dia macam ni je. Ada gambar dan ada lidi lah. Nanti saya akan explain apa tujuan gambar ini. Apa tujuan prop. Right? Ini merupakan bahagian yang kelima kaunter ilmu, iaitu bahagian yang terakhir.
Okey, so bahagian ini merupakan laci sebenarnya. Laci untuk meletakkan alat permainan. Okey, mengapa alat permainan? Nanti saya akan explain. Alright, aktiviti pengukuhan, yang mana aktiviti pengukuhan ini ia melibatkan permainan lah. Alright, so sebelum pelajar menjawab soalan, so pelajar kena bermain dahulu. Okey, so apakah bentuk-bentuk permainan itu? Kita tengok dulu apa dia alat-alat dia dulu. Okey, jom kita tengok dalam laci ni. Alright, wah, nampak tak? Banyaknya mainan dia. Okey, so yang pertama ada pistol, ada 2 pistol. Okey, lepas tu kita ada kad, kad warna. Seterusnya kita ada lidi. Alright, seterusnya kita ada paket huruf. Okey, yang jenis stiker punya. So last sekali kita jenis huruf tapi dalam bentuk dadu. Okey, yang mana dadu ni yang pelajar kena susun lah, maksud ikut benang. Kalau jawab kena susun jawapan yang betul. Okey, ikut benang. Okey, so apa aktiviti ni? Macam menarik je kan? So jom saya explain apakah aktiviti ataupun permainan tersebut. Jom. Okay, so inilah dia counter ilmu. Nampak kan? Okay, so counter ilmu syarat dia adalah mesti ada pakar ilmu dan mesti ada orang yang bertanya. So pakar ilmu kedudukan dia adalah di sini. Okay, tempat saya duduk sekarang. Manakala murid yang tahu soalan tu kena dekat depan lah. Okay, so murid ni dia kena kalau nak tanya, dia kena pilih dulu topik apa yang nak tanya. Contoh berkaitan dengan istinja, so dia kena ambil satu nota kecil yang disediakan dalam satu sampul itu. Okey, tentang tajuk istinja itu dia kena ambil, kemudian dia baca. Okey, dalam nota kecil itu adalah nota berkaitan dengan istinja sebenarnya. Okey, so bila dia baca tu pasti akan ada perkara yang tak faham tentang topik istinja. So jadinya soalan apa ataupun perkara yang nak ditanya itu, okay, ataupun yang tak dipaham itu, pelajar tersebut dia perlu tanya pada pakar ilmu, dan pakar ilmu dia perlu untuk menjelaskan dengan lebih detail lagi. Okay, that's why saya pilih pakar ilmu ni adalah berdasarkan kepada kepakaran seseorang pelajar tersebut lah tentang sesuatu bidang tersebut, contohnya istinja kan. So akan ada pelajar yang menguasai topik itu, so jadinya saya pilih dia untuk jadikan dia sebagai pakar ilmu dan dia kena menjawab apa pertanyaan yang ditanya oleh kawan mereka. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita masuk berkaitan dengan aktiviti wayang ilmu. Okey, wayang ilmu best pada saya yang mana saya akan pilih 2 orang di depan. Okey, pelajar itu berlaku dekat depan counter ilmu lah. Okey, so pelajar kena berikan dialog yang sesuai berkaitan kepada situasi yang diberi oleh guru lah. Contohnya Aisyah ada sakit perut, dia memang besar dalam hutan tapi tak bawa air. Macam nak cuci najis dalam hutan, tak lupa kena air. Biasanya saya tak lupa kena air. Semua senang dapat. Okay, so 2 orang mesti boleh berlaku. Ini bukan buat yang ada, ini hanya bisa dikasi. Okay, so macam Aisyah. Okay, Aisyah. Ini alat dia. Berdasarkan situasi ini, dan dia perlu berlaku saja di hadapan juga sekali suara siapa sahaja pun sudah mengenal. Okey, jelas? Okey, so ini adalah permainan seterusnya berkaitan dengan nur akronim lah. Nur akronim ni maksudnya pelajar tu perlu menjawab soalan, kemudian dia kena ambil stiker ni, tampal dekat kertas warna ni. Okey, so tampal tu dia kena tampal jawapan, tapi dia bukan full jawapan, full perkataan tu. Contohnya soalan jenis air kan, jenis air ada berapa? Ada 4 kan. So kena nyatakan apa yang 4 tu. Contohnya mutanajis, musyammas, mutlak. So saya tak nak ejaan yang musyammas yang
yang sempurna. Saya nak satu huruf je tapi mewakili musyammas. Contohnya musyammas kan kita mula dengan M kan. So ambil M. Okey, kita ambil stiker M ni, lepas tu lekat kat kertas warna ni. Seterusnya apa? Mukoyat. Saya ambil mukoyat huruf M juga letak kat sini. M mutlak letak kat sini. Okey, seterusnya. So lepas dah siap, so pelajar tu perlu bacakan jawapan tu kepada guru. Okey, untuk menilai sama ada jawapan itu betul ke salah. So kalau betul, pelajar perlu tampallah stiker ganjaran untuk di ruang ganjaran, dan stiker kalau salah perlu tampal stiker di ruang denda. Macam tu. So inilah aktiviti untuk not akronim. Okey, so aktiviti seterusnya adalah aktiviti ini di beracun. Okey, so aktiviti ini memerlukan 2 orang wakil pelajar. Okey, so pelajar perlu taburkan lidi ini. Kemudian pelajar pertama kena ambil satu lidi dan pastikan tak mengganggu lidi yang lain. So kalau tak mengganggu, so pelajar tersebut yang kena menjawab soalan tu dulu. Tetapi misalnya kata pelajar pertama itu dah mengganggu dalam lidi tu, so pelajar kedua dia kena ambil lidi yang lain. Okey, dan cara dia mesti tak mengganggu jugalah dengan lidi yang lain. Maksud mengganggu tu tak bergerak. Kalau bergerak, sama juga dia akan balik pada bagi orang lain pula. Okey, untuk ambil lidi. Macam tu. Okey. So, soalan ni mudah saja berkaitan dengan asas bersuci. Contohnya istinja kan. Apa maksud istinja? So, pelajar tu kena jawablah. Misal kata betul, pelajar tersebut perlu tampal stiker itu di ruang ganjaran. Manakala kalau dia salah, denda, kena tampal stiker di ruang denda lah. Okey. Pelajar pertama buat macam tu, pelajar kedua pun macam tu. Okey. Baiklah, so ini adalah aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti rantai cinta, yang mana pelajar kalau nak jawab soalan, pelajar perlu cari huruf tu, lepas tu dia kena masukkan dalam benang ni, susun jadi satu jawapan yang betul. Contohnya jenis najis apa yang berat? So najis muhalah. So pelajar perlu cari huruf-huruf untuk radu ni, kemudian masuk dalam benang ni, dan inilah jawapan yang betul. So kalau pelajar tu jawab betul, macam biasa kena tampal stiker di ruang ganjaran. Kalau salah, kena tampal stiker di ruang denda. Okey. Pistol power. Kenapa saya gunakan pistol power? Okey. Pistol power ni best. Okey, sebab pelajar suka mainan macam ni kan, yang unik kan. That's why saya bawa pistol ni. Okey, dan pelajar dia suka bersaing. So aktiviti pistol power ni saya memerlukan 2 orang wakil. Okey, so 2 orang wakil ni dia perlu bermain permainan pistol power ni dulu. Okey, so saya ada 2 pistol. So pelajar yang nak jawab soalan, pelajar perlu menembak yang warna hitam ni, okey, untuk jatuh. So siapa yang jatuh dulu, so dia lah yang akan menjawab soalan dulu. Maksudnya dua orang pelajar ni dia akan menjawab soalan, cuma siapa yang mula dulu saja bezanya. Okey, so soalannya ada dalam berkaitan dengan rumusan lah. So apa yang diorang belajar berdasarkan kepada kaunter ilmu ni. Okey, so seperti mana kita ketahui, kita ada banyak tajuk berkaitan dengan asas bercuti. So dia kena buat rumusan lah berdasarkan topik apa yang diorang pelajari berdasarkan kaunter ilmu ini. So macam mana dengan projek inovasi saya tadi? Menarik kan? Saya harap projek saya ini dapat membantu kepada pelajar-pelajar saya, khususnya pelajar tingkatan 1 usaha dan 1 gigih dalam memahami topik berkaitan dengan bidang fiqah yang bertajuk bersuci asas kebersihan. So sekian itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, pizza. Kenapa kau minum warna? Pasal? Haram dah minum warna. Mana boleh? Ya ke? Dua saja, Suzana. Alright. Kamu apa? Dengan air? Mughalaza. Itu nak jenis najis. Bukan.
Yes, mutanajis. Kalau goyang, bagi orang lain. Goyang tak boleh. Dah goyang dah. Orang lain, cuba ambil. Okey, so kamu jawab. Okey, soalannya adalah Dah lupa. nyatakan hukum bersuci. Wajib, sunat, harus, haram. Hukumnya? Wajib. Ya, wajib. Okey, betul atau salah? Betul Okey. 3. Alright, so apa jawapan kamu? Batu. Batu, tengok. Basket. Basket. So adalah batu. Betul ke batu? Betul. Tapi dia juga. Bersuci penting kerana itu menghindari kita daripada keyakinan. Okay. Baru betul. Alright. Alright. Okay, kamu punya ni. Mesti nak kamu tadi. Mesti kan ambil yang satu set. Okay, masukkan yang satu set. Okay. Assalamualaikum, nama saya Aisyah Raja. Saya nak memberi pendapat tentang kaunter ilmu ini. Kaunter ilmu ini sangat berfaedah dan OP lah. OP best lah, seronok. Itu saja. Bye-bye, terima kasih. Nama saya Muhammad Amir. Saya nak bagi pendapat pada kaunter ni, kaunter belajar ni. Pendapat saya, dia seronok lah sebab dapat jawab sama kawan. Lepas tu ada banyak program Malaysia. Itu saja.